Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan menyambung lagi pembelajaran kita kali ini dengan subtopik 9.4 iaitu hubung kait di antara jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okey, jadi para pelajar sekalian boleh merujuk kepada buku teks sains masing-masing pada muka surat 216. Okey, baik. Pernah tak anda semua terfikir, kenapa tangki minyak lori tangki minyak dicat dengan warna yang cerah seperti warna putih kan, ataupun warna perak. Pernah tak terfikir kenapa? Sebab warna putih ataupun warna yang cerah ni dia tidak menyerap haba dengan banyak. Maka bila haba tidak diserap dengan banyak, maka penyejatan minyak dapat dikurangkan. Jadi kat sini kita faham keupayaan sesuatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada dua faktor, iaitu jenis permukaan dan juga warna permukaannya. Boleh? Jelas? So, kita akan tengok bersama-sama. Dekat sini ada eksperimen. Eksperimen 9.2 ni adalah untuk mengkaji. Untuk mengkaji adakah objek yang gelap dia akan menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek yang berwarna putih. So, hipotesis kat sini mengatakan objek yang gelap dia akan menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih. So, adakah hipotesis ini boleh diterima? Mari bersama-sama kita tengok eksperimen ini. So, apa yang kita boleh buat? Kita sediakan 2 tin susu seperti dalam gambar ni. Jadi kita satu tin susu tu kita cat dengan warna putih. Satu lagi tin susu tu kita cat dengan warna hitam. So yang tin susu putih ni kita labelkan J, tin susu hitam ni kita labelkan K. Dan kita susun radar seperti dalam gambar rajah ni. Kemudian kita letakkan penunu Bunsen dekat tengah-tengah ni. Kita cuba letak serapat mungkin lah tin susu putih dan tin susu hitam ni, tapi tidaklah sampai bersentuh dengan penunu Bunsen kat sini. Kemudian kita nyalakan penunu Bunsen, tapi sebelum tu pastikan kita catat suhu awal. Suhu awal setiap tin ni. Suhu awal bagi tin susu putih dan suhu awal tin susu hitam. Kemudian kita nyalakan penunu Bunsen selama berapa minit, 5 minit ke 10 minit ke. Kemudian kita ambil sekali lagi suhu akhir. Kita tengok ada tak perubahan pada bacaan termometer. So kita dapati terdapat perbezaan bacaan pada kedua-dua termometer pada tin susu putih dan tin susu hitam. Tapi soalan cikgu kat sini, bacaan termometer pada tin susu yang manakah menunjukkan bacaan yang tinggi? So kita boleh buat kesimpulan. Bacaan pada tin susu hitam ni mencatatkan bacaan yang tinggi. Kenapa? Sebab kita dah tahu permukaan yang berwarna hitam akan menyerap haba dengan lebih baik berbanding permukaan yang berwarna putih atau cerah. Jelas? Lagi. Kita ada satu lagi eksperimen di mana dekat sini menggunakan tin susu putih yang sama. Kita letakkan air panas yang sama suhu. Sama juga kita masukkan air panas yang sama suhu ke dalam tin susu yang bercat hitam. Dan kemudian kita catatkan suhu awal, katakanlah kita menggunakan air yang baru mendidih. So suhu awal dia 100 darjah Celsius, contoh. Kemudian kita tinggalkan untuk 10 minit. Setiap kali 10 minit tu kita catatkan. Kita nak tengok penurunan suhu. Dan kita dapati penurunan suhu berlaku dalam kedua-dua tin. Dalam tin susu bercat putih pun ada penurunan suhu. Dalam tin susu bercat hitam pun ada penurunan suhu juga. Tapi soalan cikgu kat sini, penurunan suhu dalam tin susu yang manakah yang menunjukkan penurunan yang tinggi? Maksudnya banyak haba yang hilang. So sekali lagi jawapannya adalah tin susu bercat hitam menunjukkan penurunan suhu yang tinggi. Kenapa? Sebab objek yang berwarna hitam ataupun berwarna gelap
Okey, dia merupakan selain daripada boleh menyerap haba dengan baik, dia juga boleh membebaskan haba dengan baik. Berbanding dengan objek yang berwarna putih atau cerah. Okey, so kalau objek tu berwarna putih atau cerah, dia merupakan satu pemantul haba yang baik tapi dia bukanlah penyerap haba yang baik. Okey, jelas? Okey, lagi. Okey, so kita tengok dia punya penjelasan dekat sini. Okey, cikgu besarkan supaya nampak lebih jelas. Jadi apabila sesuatu objek dia menyerap haba, sudah tentulah suhunya akan meningkat. Ya, betul. Okey, apabila suatu objek dia serap haba, suhunya akan meningkat. Manakala apabila suatu objek tu membebaskan haba, okey, ke persekitaran, maka suhunya akan menurun. Objek tu akan jadi lebih sejuk berbanding yang sebelumnya. Okey, maka kat sini, okey, dia bergantung kepada dua faktor tadi kan? Iaitu apa? Jenis permukaan dan juga warna. Jadi kat sini, permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik berbanding permukaan yang cerah dan berkilat. Bukan bermaksud permukaan yang cerah dan berkilat tu langsung tidak serap haba. Dia masih menyerap haba. Okey, dan juga membebaskan haba. Tetapi objek yang memiliki permukaan yang gelap dan kusam adalah penyerap dan pembebas haba yang lebih baik berbanding dengan objek yang memiliki permukaan yang cerah dan berkilat. Okey, jelas? Okey, jadi kita dapat tengok dekat sini kita sebenarnya banyak menggunakan konsep haba dalam kehidupan harian kita. Macam zaman sekarang ni, okey, terkenal, famous dengan konsep bangunan hijau. So, apa itu bangunan hijau? Bila cikgu sebut bangunan hijau ni, adakah bermaksud bangunan yang dicat dengan warna hijau? Ataupun bangunan yang ditanam dengan banyak pokok? Okey, bukan ya. Sebenarnya ialah bangunan hijau ni bermaksud okey, satu bangunan yang dicipta, yang dibina memiliki ciri-ciri seperti dalam gambar ni. Kita tengok. Yang pertama, bangunan hijau tu dia adalah cekap tenaga. Okey, di mana dia menggunakan banyak tenaga solar. Okey, dan juga tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. So kat sini kita kata dia cekap tenaga. Kenapa? Sebab dia menggunakan tenaga solar semula jadi kan. Ataupun tenaga yang boleh diperbaharui seperti apa? Tenaga angin, apa lagi? Tenaga ombak. Okey, itu adalah contoh-contoh tenaga yang boleh diperbaharui yang tak akan habis. Ataupun tenaga hidroelektrik daripada air. Okey, so kita cakap bangunan ini ada kecekapan tenaga yang tinggi. Macam contoh gunakan tenaga solar tadi. Kan, tenaga solar kita boleh tukar menjadi tenaga elektrik. Daripada tenaga elektrik tu kita boleh guna untuk apa? Okay, mungkin untuk nyalakan lampu pada bangunan tu, ataupun kita boleh gunakan tenaga elektrik daripada tenaga solar tu untuk memanaskan air. So kat situ sebenarnya kita telah menjimatkan tenaga. Sebab kita tahu dekat negara kita ni tenaga elektrik banyak dijana daripada stesen tenaga terma yang mendapatkan sumber tenaganya daripada pembakaran bahan api fosil. Okey. Kemudian ciri yang kedua, bangunan hijau tu juga dia memiliki sistem pengaliran air yang baik. Okey, sistem peredaran udara yang baik dan juga pencahayaan yang baik. Maka kalau bangunan tu dia punya peredaran udara dan bangunan tu baik, maka tak perlu nak gunakan aircon. Kat situ dah jimat tenaga. Sebab bangunan tu dibina supaya udara dalam bangunan tu boleh beredar dengan baik dan bangunan tu akan sentiasa rasa sejuk dan nyaman. So tak perlu nak pakai aircon, tidak perlu nak membazirkan tenaga elektrik. Dan contoh bangunan yang baik juga, okay, bangunan yang berkonsep hijau ni, bangunan hijau ni, contoh dari segi pencahayaan, kalau pencahayaan yang tidak bagus dalam bangunan, kita terpaksalah menggunakan lampu walaupun pada hari siang. Jadi kalau kita nak jimatkan penggunaan lampu dalam bangunan, kita mungkin boleh bertukar kepada apa? Mungkin ada satu bahagian lah pada atap tu kita boleh letak zinc yang boleh tembus lut sinar cahaya. So kat situ kita boleh dapat cahaya free daripada cahaya matahari tanpa perlu kita on lampu walaupun pada hari siang. Okay, itu contoh. Kemudian kita juga banyaklah menggunakan bahan-bahan kitar semula. Okay, so ada lagi tak contoh-contoh lain?
Okey, banyak Okey, penggunaan air yang cekap tu maksudnya kita boleh takung air, kan? Takung air daripada air tu nanti, air hujan tu, kita boleh guna untuk apa? Untuk mungkin kegunaan seperti basuh kereta ataupun siram bunga. Okey? So, jelas? Itu adalah contoh di antara idea-idea yang dijana untuk apa? Untuk apa semua ni? Untuk apa konsep bangunan hijau ni? Sebenarnya adalah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan juga kesihatan kita manusia akibat kepesatan pembangunan. Okey, sebab kita tengok zaman sekarang banyak bangunan memang dipasang dengan kaca. So sebenarnya kaca tu dia boleh memantulkan cahaya kan dan haba dan menyebabkan keadaan sekeliling bangunan berkaca tu biasanya dia akan panas. Maka suhu meningkat. Okey, mari kita sama-sama jawab latihan ni. Okey, apakah kelebihan memakai baju berwarna cerah semasa cuaca panas? Okey, kita dah belajar tadi, kalau kita pakai baju warna cerah sewaktu hari yang panas, maka permukaan yang cerah ni dia akan apa? Memantulkan haba. Jadi badan kita tak akan rasa panas lah, kurang rasa panas. Okey, nombor 2, apakah ciri-ciri permukaan dinding sebuah kelalang termos yang dapat mengekalkan suhu air panas untuk tempoh masa yang panjang. Okey, cuba ambil termos, buka dan tengok kat dalam termos. Biasanya kat dalam termos ni dia permukaannya cerah dan berkilat. Jadi dia akan apa? Dia akan memantulkan haba. Haba akan terpantul dan terperangkap dalam termos tu menyebabkan okey, air tu akan dapat suhu air tu dapat dikekalkan dalam jangka masa yang lama. Air akan panas dalam satu jangka masa yang panjang lah. Okey, soalan ketiga. Nyatakan dua contoh penyerap dan pembebas haba yang baik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, apa ya? Cuba fikirkan bersama-sama dengan rakan-rakan anda dan boleh juga bincang bersama dengan cikgu. Okey, so setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita telah pun habis bab 9. Okay, selamat mengulang kaji, selamat belajar dan selamat maju jaya. Okey, terima kasih.